Paparan dari negeri di bawah bayu, Kerajaan Sabah tolak sekeras-kerasnya sebarang tuntutan luar terhadap Sabah. Perinciannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, Zahira, kerajaan negeri menolak sekeras-kerasnya sebarang tuntutan ke atas Sabah yang sama dengan mempersoalkan kedaulatan negeri dalam Persekutuan Malaysia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor berkata Sabah senada dengan pendirian kukuh Kerajaan Persekutuan untuk tidak melayan dakwaan terbaru kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai United Tausug Citizens UTC. Datuk Haji Ji berkata Sabah juga mendapat sokongan masyarakat global mengenai perkara tersebut. Beliau turut menegaskan sekali lagi bahawa rakyat Sabah telah memilih untuk bersama-sama membentuk Persekutuan Malaysia melalui Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Oleh itu, katanya sebarang tuntutan luar terhadap Sabah tidak akan diiktiraf oleh kerajaan negeri maupun rakyat negeri ini. Malah tuntutan pewaris Kesultanan Sulu yang tidak berfungsi serta tidak berasas itu berakhir dengan pemenjaraan penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa. Datuk Haji Ji menegaskan dakwaan oleh UTC atau mana-mana kumpulan ke atas Sabah tidak lain adalah hanya satu percubaan remeh semata-mata untuk mengganggu gugat keamanan negeri dan ia sama dengan mengancam kedaulatan negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memperluas pelaksanaan program Jualan Rahmah PJR sepanjang Ramadan tahun ini melibatkan 450 lokasi secara berjadual di seluruh negara. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata usaha murni itu bertujuan membantu meringankan kos sara hidup rakyat bagi membeli keperluan asas pada harga lebih murah khususnya pada Ramadan. Datuk Armizan berkata, PJR Ramadan tersebut akan melibatkan jualan produk berangan keperluan asas pada kadar potongan harga di antara 10 hingga 30% berbanding harga jualan asal. Sasaran kita adalah sepanjang bulan Ramadan ini supaya satu parlimen sekurang-kurangnya 2 siri PJR Ramadan. Jadi maksudnya di Sabah kita ada 25 kawasan parlimen, jadi 50 PJR Ramadan akan kita laksanakan. Datuk Armizan menyatakan demikian kepada media selepas meninjau program Jualan Rahmah Madani di Padang Kawat, Ibu Pejabat Brigade Sabah BJA Kinarut Papar. Beliau berkata, KPDN juga menjalin kerjasama dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, FAMA, bagi mendapatkan bekalan produk khususnya barangan basah yang terlibat dalam jualan murah tersebut. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP telah memilih Amanah Ikhtiar Malaysia AIM untuk menerajui program khas dalam menoktahkan kemiskinan di 3 daerah termiskin di Sabah iaitu Kota Marudu, Kudat dan Kota Belud. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata AIM dipilih berdasarkan kejayaannya membangunkan usahawan wanita yang menerima pembiayaan agensi itu. Datuk Evan Benedict berkata AIM telah membantu lebih 320,000 usahawan wanita di seluruh negara dan daripada jumlah itu, hampir 54,000 usahawan wanita dari Sabah. Saya sendiri telah mengadakan kunjungan ke lapangan, melihat perusahaan mereka, di kedai-kedai mereka, di mini kilang mereka, dan mereka menghargai apa yang telah mereka lalui melalui bantuan yang disalurkan oleh Amanah Ikhtiar, bantuan dari segi pembiayaan, bantuan dari segi bimbingan dan motivasi yang terus disalurkan oleh warga kerja Amanah Ikhtiar Malaysia. Datuk Evan ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan sempena program Kembali ke Sekolah anjuran AIM di Dewan Terbuka Kedamaian Square Kota Belud. Sementara itu, pengurusi Lembaga Pemegang Amanah AIM, Datuk Seri Syed Hussein Syed Junid berkata, AIM memperuntukkan RM231.6 juta bagi membolehkan lebih ramai usahawan dan wanita Sabah menerima manfaat melalui pelbagai skim pembiayaan disediakan AIM. Seramai 1,000 murid dari 21 buah sekolah rendah dan menengah menerima bantuan keperluan sekolah dengan jumlah keseluruhan RM300,000 pada program ini.
Sementara itu, gerakan koperasi di negeri ini disaran menjalin kerjasama antara satu sama lain bagi mewujudkan lagi rangkaian perniagaan yang kukuh dan mapan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, jaringan kerjasama itu dapat membantu meluaskan hubungan perniagaan, terutama pemasaran produk dan perkhidmatan yang ditawarkan koperasi. Datuk Ruslan menyatakan demikian ketika menerima kunjungan Koperasi Usahawan Perniagaan Inanam Berhad Kopio ke Koperasi Bersatu Kampung Swasta Beaufort Berhad Kobesa diketuai penaungnya Datuk William Majin Bun. Kita melihat hubungan mana-mana koperasi adalah perlu kita lakukan untuk kita bekerjasama dalam gerakan koperasi. Kita tahu setiap koperasi memang mempunyai aktiviti-aktiviti yang berbeza. Datuk Ruslan yang juga pengerusi Kobesa mengalu-alukan kerjasama dengan Kopio yang terlibat dalam penghasilan produk kopi dan Kobesa yang terlibat pelbagai perniagaan termasuk pelancongan. Untuk melihat sendiri perkembangan dan bagaimana proses perjalanan aktiviti perniagaan koperasi Ramadan ini. Kami telah membawa kami punya produk dan ingin memperkenalkan kepada koperasi ini dan mungkin koperasi Kobesa dapat menjualkan produk kami di Kopmat mereka. Yang kami sudah sedia maklum, Kopmat di Lumadan ini ramai, banyak. Jadi mungkin kami boleh bekerjasama dengan sebagai rakan niaga. Turut diadakan taklimat dan perkongsian kejayaan kedua-dua koperasi ini dalam perniagaan mereka. Kerajaan negeri bersedia menawarkan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sehubungan itu, Ahli Jawatankuasa Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM diminta mengemukakan permohonan secara rasmi melalui Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN di kawasan masing-masing untuk penelitian di peringkat awal. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sekiranya veteran ATM terlibat memenuhi syarat ditetapkan, mereka berpeluang memiliki kediaman sendiri menerusi program Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Mereka boleh mengemukakan cadangan ini kepada wakil rakyat di setiap kawasan untuk diberi pertimbangan dan penelitian. Dan sekiranya mereka layak dengan syarat-syarat yang ditetapkan, saya yakin mereka juga boleh mendapatkan rumah SMJ. Datuk Nizam ditemui media selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan PVATM kali ke-33 di Dewan Serbaguna KD Sri Tawau di Tawau. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengambil langkah mencegah impak negatif akibat musim panas melalui kerjasama jabatan dan agensi kerajaan. Ketua Pengarahnya Datuk Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah dan Jabatan Alam Sekitar Sabah bagi memastikan kesiapsiagaan dari segi keperluan logistik dan penguatkuasaan undang-undang. Kita melihat bagaimana koordinasi dengan agensi-agensi lain. Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kesiapsiadaan bagi tube well, kemudian Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri untuk kita mengguna pakai pam berkapasiti besar jika diperlukan, dan juga Jabatan Alam Sekitar untuk penguatkuasaan perundangan berkaitan kebakaran terbuka. Datuk Nur Hisham ditemui media pada program kempen keselamatan kebakaran bersama Bomba Komuniti dan Pelancaran Keselamatan Aktiviti di Air di Kota Kinabalu yang disempurnakan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Mahzan Mahyudin. Turut diadakan adalah latihan pemantapan kecekapan pasukan keselamatan kebakaran JBPM Sabah yang disertai 126 pasukan. Latihan tersebut merupakan komitmen jabatan dalam memberikan kesedaran kepentingan mengambil langkah awal, mencegah kebakaran dan sebagai tanda aras untuk memperlihatkan sejauh mana kecekapan pasukan-pasukan terlibat melaksanakan penyelamatan awal.
Jabatan Penyiaran Sabah menerima kunjungan daripada Sarawak Media Group SMG diketuai pengurusinya Datuk Noryati Ismail bersama pengurusan anak syarikat SMG TVS. Lawatan bertujuan berrahmah mesra dengan pihak pengurusan RTM Sabah selain melihat operasi berita TV dan berita radio RTM Sabah. Dalam lawatan ini, Datuk Nur Hayati yang juga bekas Ketua Pengarah Penyiaran dan rombongan dibawa melawat ke Galeri Penerbitan TV dan Studio Berita TV bersama Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Cyril Simon. Rombongan turut melawat konti Sabah VFM dan Sabah FM serta ke Seksyen Berita Ehwal Semasa. Ada sama dalam lawatan ini Ketua Bahagian Operasi TVS Palatini Ujang Anak Petrus dan Ketua Bahagian Penyiaran TV Muhammad Helmi Ibrahim. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Zahira. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Suaran.